Pertama sekali, Puchong ingin mengalu-alukan pembentangan RUU ini kerana ini adalah salah satu unfinished business saya apabila saya menjadi Menteri Tenaga. Sebenarnya RUU ini disasarkan akan dibentangkan pada hujung 2020, tetapi langkah syaratan dan COVID berlaku dan ianya telah pun tergendala. Oleh itu, saya rasa sangat legalah hari ini. Akhirnya RUU ini sees the light of day. So, kalau boleh saya minta izin Puan Speaker bagi saya sedikit lebih banyak masa untuk membahas RUU ini. Sebenarnya saya nak katakan RUU ini ataupun akta ini hanya boleh membawa apa yang baru. Dalam akta ini adalah sekarang Suruhanjaya Tenaga diberi pencakuasa untuk mengumpul data, menggalak dan memantau inisiatif kecakapan di kalangan pengguna-pengguna tenaga terbesar di Malaysia secara sistematik melalui pengurusan tenaga, audit tenaga, laporan dan labor intensity tenaga. Kalau kita tengok seluruh RUU ini, tiada apa-apa yang akan meningkatkan kecakapan tenaga secara direct dengan izin. Tetapi RUU ini memang tak ada puncakuasa untuk mewajibkan pengguna untuk meningkatkan EE dan Puchong sememangnya bersetuju dengan pendekatan ini. Oleh itu, Dewan Yang Mulia ini perlu faham jika kita ada undang-undang ini dan undang-undang ini tidak disertakan dengan polisi yang merangkumi carrot and stick untuk meningkatkan EE iaitu energy efficiency, the outcome from this will just be more bureaucracy dengan izin. Dengan ini, Puchong ingin tanya kepada kementerian, apakah rancangan susulan kementerian selepas RUU ini diluluskan dan dikuatkuasakan? Apakah insentif untuk pengguna yang proaktif memperbaiki EE mereka dan apakah disinsentif kepada mereka yang merupakan big energy guzzler yang tiada niat untuk meningkatkan EE mereka? Puchong juga ingin mendapatkan status perkembangan Pelan Tindakan Kecakapan Tenaga Negara NIAP NEEAP. Ia telah pun meletak sasaran untuk mengurangkan pertumbuhan permintaan elektrik sebanyak 8% menjelang 2025. Puchong ingin tanya berapakah peratus pengurangan sekarang dan adakah kita atas landasan untuk mencapai sasaran ini? Puan Speaker, selain daripada RUU ini, Puchong ingin cadangkan satu lagi unfinished business dalam bidang kecakapan tenaga yang saya rasa sangat penting untuk kerajaan menjadi lead by example. Kerajaan sepatutnya boleh menjadi pemangkin industri EE, Energy Efficiency melalui mekanisme Energy Performance Contract, EPC, di bangunan-bangunan kerajaan. Ini bukan kali pertama saya bangkitkan isu ini. Izinkan saya jelaskan secara ringkas di sini. Terdapat kira-kira 10,500 bangunan awam di Malaysia. Jika kita boleh mengambil sebahagian bangunan yang sesuai dan package-kan mereka dan kerajaan membuka tender untuk kerja-kerja kecakapan tenaga ataupun kita panggil retrofit di bangunan-bangunan ini, kita boleh membuat retrofit tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Dengan ada kontrak retrofit, syarikat perkhidmatan tenaga ataupun kita panggil ESCO yang menang tender akan mengeluarkan dana capex untuk kerja-kerja retrofit seperti penukaran chiller, lampu LED dan lain-lain di bangunan-bangunan ini. Penjimatan bil elektrik ataupun hasil daripada retrofit ini akan dikongsi di antara ESCO dan juga kerajaan. Sebagai contoh, jika selepas retrofit penjimatan adalah 20%, penjimatan ini boleh dibagi 5% kepada kerajaan dan juga 15% untuk ESCO untuk tempoh kontrak tersebut. Ini adalah sangat penting kerana dengan ini kerajaan boleh secara efektifnya menjimat 5% bil elektrik, manakala pihak ESCO boleh mendapat pendapatan yang tetap, constant revenue stream dalam tempoh kontrak ini. Mekanisme seperti ini akan mewujudkan bankability projek-projek EPC. Dengan adanya insentif kerajaan yang lain seperti Green Technology Financing Scheme GTFS, pihak ESCO boleh mendapatkan projek financing daripada bank. Semua ini boleh dilakukan tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Dengan pendek kata, dengan EPC yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik, kerajaan boleh mencapai triple win, 3 kemenangan. Mengurangkan pelepasan karbon, menjimat bil elektrik dan juga menjana pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri EE. Oleh itu adalah harapan besar Puchong bahawa kerajaan boleh menimbang cadangan tersebut. Puan Speaker, selain daripada EPC, pihak kementerian juga perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menggalakkan cogeneration, combined heat and power cycle dengan izin. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, cogeneration adalah lebih cekap tenaga. Ia boleh mencapai thermal efficiency setinggi 80% berbanding dengan 50% bagi combined cycle gas turbine CCGT dan juga 30% untuk open cycle gas turbine OCGT. Puchong ingin tahu apakah tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan melalui NIAP, terutamanya dari segi
lagi standby dan top up charges? Apakah cabaran dan tindakan susulan yang akan diambil oleh kementerian? Puan Speaker, izinkan saya cadangkan cadangan terakhir kerana dalam bab kecekapan tenaga bukan sahaja rangka undang-undang yang penting. Rangka undang-undang dan juga tindakan dan polisi yang susulan adalah sangat penting supaya kita boleh mencapai target dan sasaran kita dalam NETR. Pucung berpendapat bahawa untuk meningkatkan kecekapan tenaga pada masa depan di bangunan-bangunan baru dan juga township yang baru, kerajaan perlu secara proaktif menggalak perkembangan District Cooling System, DCS. Saya diberitahu bahawa kerajaan akan keluarkan NIAP 2.0. Pucung cadangkan DCS menjadikan salah satu tumpuan inisiatif NIAP 2.0. DCS boleh menggalakkan kemampanan pembangunan bandar. Ini adalah kerana pemasangan loji penyujuk ataupun kita panggil cooling tower yang lebih besar dikongsi bersama bangunan-bangunan di dalam satu kawasan distrik. Oleh itu kita panggil district cooling. Ini adalah lebih efisien, terma efisien lebih tinggi berbanding dengan pemasangan sistem penyujuk yang kecil di setiap bangunan individu di kawasan yang sama. Secara keseluruhannya, DCS bukan sahaja boleh meningkatkan kecekapan tenaga, dia boleh menjimat bil elektrik lebih daripada 20% dan dengan itu mengurangkan pelepasan karbon. Ia juga boleh mengurangkan kos operasi, rang yang diperlukan untuk pemasangan sistem penyujuk dan lain-lain. Dengan itu, Pucung sangat ingin cadangkan supaya kementerian boleh memberi perhatian kepada DCS di Malaysia. Secara keseluruhannya, Pucung malu-alukan pembentangan RUU ini dan berharap bahawa ini hanya adalah langkah pertama yang diambil oleh kementerian dan lebih banyak lagi polis-polis proaktif yang progresif yang boleh diwujudkan oleh kementerian satu hari nanti. Terima kasih.